Kalau tidak kerana bintang, tidak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tidak akan saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di Kepulauan Kerai. Salam keluarga Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Hafizuddin bin Abdul Kadir, akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bahasa Melayu Citra Bangsa Berdaulat. Yang disanjungi Tuan Pengatur Majlis, yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi saksama, guru-guru, rakan-rakan seperjuangan, serta hadirin dan hadirat yang disayangi. Jauh berlayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Bahasa Melayu, bahasa perantara, tonggak utama kedaulatan negara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, bahasa Melayu masih belum mantap akan penggunaannya. Mendepani cabaran globalisasi, bahasa Melayu wajib diangkat bersama. Dan hal ini bukan sekadar tanggungjawab nasionalis bahasa semata-mata. Malah, semua pihak termasuklah keluarga, media, institusi pendidikan, agensi kerajaan, mahupun pemimpin tempatan, mestilah meraihkan penyampaian bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Melayu akan sekadar kekal dalam perlembagaan jika tidak ada keikhlasan dalam menggunakan bahasa Melayu. Jikalau begitu, benarkah hasrat kita untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa berdaulat? Hadirin dan hadirat yang disayangi, hujah saya yang pertama, penggunaan bahasa rasmi di setiap negara. Sebelum ini, Malaysia telah mencatatkan sejarah apabila Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, berucap menggunakan bahasa Melayu pada persidangan ke-26 Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Glasgow, Scotland. Ada yang menyoal tindakan beliau dianggap janggal, terutamanya dalam kalangan pembawa bahasa asing. Barangkali mereka tidak sedar beberapa buah negara, khususnya Jepun, Rusia, Indonesia dan negara Latin yang lain tidak akan berkompromi penggunaan dan amalan bahasa rasmi, termasuklah di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sidang hadirin hadirat sekalian, hujah saya yang kedua, bahasa Melayu, bahasa penyampai maklumat. Bahasa Melayu perlulah dimartabatkan kedudukannya, namun bahasa Inggeris perlulah diperkukuhkan penggunaannya. Inilah yang baru dikatakan seiring jalan seganding. Tetapi malangnya, kita dapat lihat sendiri bahawa bangsa kita telah merosakkan kesantunan bahasa Melayu itu sendiri dengan pelbagai aspek yang tidak bermoral. Kesannya, bagaimana untuk dunia memandang tinggi bangsa kita? Bagaimana untuk kita memartabatkan bangsa kita jika kita sendiri tidak tahu menghargai keunikan dan keindahan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Pembudayaan bahasa Melayu haruslah nyata dan jelas. Contohnya, di Plaza Tol Lebuh Raya kini terdapat papan tanda yang bertulis Lorong Touch and Go. Bahasa apakah ini? Inilah yang dikatakan bahasa rojak. Inilah yang dikatakan pandai meniru tetapi tidak pandai menuras. Inilah kerja yang akan memalukan bangsa kita.
Kenapa tidak dipakai sahaja istilah lorong pacu segera? Sudahkah kita betul-betul menggeledah kamus Dewan Bahasa kita sebelum sewenang-wenangnya menggunakan perkataan tersebut? Bayangkan jika kita dipanggil bangsa touch and go kerana penggunaan perkataan tersebut. Tepuk dada, tanya selera. Sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi, hujah saya yang ketiga, peranan syarikat pengiklanan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sudah sampai masanya semua syarikat pengiklanan di dalam negara ini menggunakan bahasa Melayu yang betul dari aspek hukum nahu bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang diselangi perkataan dan nilai bahasa asing tidak akan membawa kita ke mana-mana. Bahasa Melayu yang baik akan memartabatkan bangsa Malaysia. Hadirin dan hadirat yang disayangi, hujah saya yang terakhir, bahasa Melayu menyatu padukan bangsa. Langkah Dewan Bahasa yang memasukkan entry perkataan baharu setiap kali edisi baharu diterbitkan merupakan langkah yang patut dipuji. Hal ini kerana bahasa perkataan pinjaman daripada bahasa Cina dan India dapat menyatu padukan bangsa. Apa yang penting, setiap kaum di Malaysia tidak akan kekok untuk berbicara menggunakan bahasa kebangsaan. Hadirin yang dicintai, tuntasnya, jika bahasa yang kita martabatkan dan memandang tinggi adalah bahasa kebangsaan, maka akan bersinarlah jiwa kebangsaan kita sebagai bangsa berdaulat. Malah, berjayalah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa bermaruah. Bahasa itu citra suatu bangsa. Akhir kalam, yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.